don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Datuk Seri Mujahid Yusof tentang isu Islam terancam. Sebenarnya saya baca sedikit dekat Harapan Daily ni. Persepsi Islam terancam PAS untuk sensasikan isu. Timbalan Presiden Aman Datuk Seri Mujahid Rawang menyifatkan persepsi Islam terancam yang dimainkan PAS hanyalah sekadar untuk sensasi. Okey, mari kita dengar ucapan beliau. Dia akan minta komen macam biasa. Dan salam Ramadan pada semua, Ramadan Karim, dan juga tentu pada sahabat saya yang sekali lagi kita diketemukan. Kena buatlah kelab mantan. Kelab mantan. Ada kelab mantan Menteri Agama. Kita kena buat satu kelab nanti lah. Jadi alhamdulillah, saya nak mulakan dulu dengan gambaran tentang persepsi Islam terancam itu sebenarnya berlaku di sepanjang pemerintahan mana-mana pun. Pemerintahan BN baik, PH 1.0 baik, sekarang baik, dan siapa pun nanti jadi kerajaan pun, itulah dia punya masalah yang akan timbul. Cuma yang kita pelik bila kita kaji, main mana punca ni? Rupanya main berdapat. Dia main berdapat. Itu dia punya punca dia. Zaman ABN macam tu saya PAS lah. Masa zaman BN dulu PAS juga yang main isu agama ni, walaupun saya taklah sangat tertenggelam dengan isu tu. Saya lebih objektif. Contohnya dalam parlimen bila berbahas, kita objektif, kita tak main isu-isu yang emosi. Lepas tu bila PH main jadi kerajaan, PAS juga yang duk main isu agama ni. Lepas tu bila UMNO bersama dalam kerajaan perpaduan, hari ni sebab dia duk main isu agama, PAS juga. Tapi tak apa. Benda itu bagi saya bukan sangat satu isu yang boleh dikategorikan sebagai Islam terancam. Tapi lebih kepada mensensasikan keadaan-keadaan yang di luar kawalan. Contoh, mai cerita stokin. Itu tak ada kawalan apa. Benda tu jadi gitu. Mai timbul benda tu. Kalau masih ingat dulu kes ni, masa Datuk Seri kot jadi Menteri Agama yang Kelvin Tan tu, yang bulan Ramadan dia tunjuk buat buka puasa makan bak kutih. Ni cerita bak kutih. Zaman itu saya tak. Bukan kita arah buat kerja ni saja nak bagi orang. Kita dah di luar kita punya kawalan kita. Yang itu kita pun tak setuju. Maknanya apa yang berlaku sehingga boleh menyebabkan sensitiviti kepada umat Islam, ikut undang-undang lah. Undang-undang akan ambil tindakan lah. Janganlah buat rumusan. Tengok masa zaman BN Islam terancam pasal tunjuk buka puasa makan bak kutih. Mai zaman kita tengok stokin ni. Ni Madani dia tak jaga Islam. Yang ni yang kita nak bagi jelas kepada orang. Dan undang-undang dalam negara kita dah ada. Kalau orang ada kesalahan, dalam akta ni pun ada, akta hasutan pun ada, dalam akta Suruhanjaya pun ada, dalam akta perdagangan pun ada, semua ada. Jadi yang kita tak setuju tu, dia ambil rumusan semua ini, dia himpun semua ni, dia buat satu rumusan. Tengok kerajaan ni dia tak jaga Islam. Yang ni yang kita minta jangan terpengaruh. Baik. Jadi apa yang disebut bahawa Islam, saya bertanya, adakah Islam terancam? Tadi Datuk Seri dah sebut, dalam perlembagaan kita, siapa-siapa jadi kerajaan pun, Islam kekal di situ. Cuma yang jadi kita keliru ni kerana manipulasi politik. Benda tak betul, dia jadi sensasi. Orang kampung lah, katalah dekat Jerai, dekat Pari Puntang, bila kata, habislah Islam ni terancam dah ni, mereka tak jaga lah. Mereka ni menteri pun buat tak peduli lah ni. Perdana Menteri ni liberal lah. Dia apa dia tahu? Bila dengar aku tu dia marah tak? Dia tak nak masa nak dengar ceramah kita tentang perkara 3/2 Islam agama persekutuan. Jadi saya pada ucapan, kebetulan saya diberikan amanah untuk bawa usul junjung kasih pada titah tuanku pada 26 Februari baru ni. Saya punya junjung kasih tu saya ambil daripada apa yang dinyatakan oleh Paduka Tuanku dan Pertuan Agong. Dia kata apa? Islam tetap
dipelihara. Ada dalam dia punya kenyataan, Islam tetap dipelihara. Jadi saya hurai, dipelihara tu macam mana? Maka bermula dengan 3/2 Islam agama persekutuan. Dia bubuh tu Datuk Seri, bukan bubuh saja. Dia diikuti dengan berbagai lagi perkara di dalam perlembagaan yang mengukuhkan Islam adalah agama persekutuan. Dan tak ada siapa yang menafikan benda itu. Contoh saya kata, kita menerima Islam sebagai agama persekutuan, tapi pada waktu yang sama agama lain bebas untuk diamalkan. Lepas tu perkara 11 ada lagi menceritakan tentang kebebasan beragama. Yang 32 tu dah sebut. Lepas tu ada dalam perkara 11 disebut tentang kebebasan beragama, tapi ada sekatan kurungan 4 dengan syarat dia tak boleh sebarkan kepada orang-orang Islam. Itu satu. Perkara 12 dalam perlembagaan menceritakan tentang hak pendidikan. Seluruh rakyat Malaysia berhak untuk menerima pendidikan, tapi dia ada caveat juga. 12.2 bahawa untuk Islam kerajaan persekutuan boleh biayai, boleh danai, boleh buat institusi yang dirasakan perlu untuk mengembangkan, menyenggara dan sebagainya. Sebab itu JAKIM mendapat peruntukan daripada kerajaan persekutuan walaupun dia khusus untuk orang Islam. Sedangkan pendidikan adalah untuk semua, tapi diberikan pengkhususan. Lepas itu Majlis Raja-Raja, perkara 38 menceritakan kedudukan Majlis Raja. Besar kedudukan Majlis Raja ni. Antara lainnya, dia boleh tolak apa-apa yang berkenaan dengan Islam dan Melayu yang dia rasa boleh menggugat dan tidak sesuai. Dia boleh outright tolak untuk diperundangkan atau apa-apa tindakan. Jadi kita berasa selesa. Itu tak termasuk jadual ke-9 butiran kedua tentang kawasan negeri-negeri yang ada mahkamah syariah, yang ada pentadbiran agama Islam dia. So saya duk tanya, mana yang terancam ni? Ada tak benda-benda tu berubah? Bila kerajaan kata dulu BN ke, kami kita bersama, kita kata okey kita nak ubah ni. Ada tak? Tak ada. Siapa pun tak mempertikaikan perkara tersebut. Baik, dari segi praktisnya, mungkin dulu saya ingat bila kita berhujah lalu kita kata itu perlembagaan. Tapi cuba tengok di bawah ni. Okey, dari segi praktisnya, kita ada Majlis Raja-Raja, kita ada Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam MKI. Yang dia ni pegang semua urusan pentadbiran Islam dan dilaksanakan semua dasar-dasar itu oleh Jabatan Kemajuan Agama Islam JAKIM. Yang peruntukannya lebih kurang setiap tahun 1 bilion lebih untuk dia pastikan syiar Islam, agama Islam ini berkembang. Dia ada Yadim, dia ada Yapim, dia ada tabung haji khas untuk orang Islam saja tau. Orang bukan Islam tak boleh jadi ni, dia tak boleh masuk tabung haji. Tak mana yang kata Islam itu terancam? Jadi bila kita balik kepada rasional, Datuk, kita tak akan jumpa satu ruang untuk kita menyatakan Islam itu terancam di Malaysia. Yang kata Islam terancam adalah mereka yang ada kepentingan. Bukan kepentingan Islam, dia kata dia wakil Islam, tapi kepentingan dia aja. Contoh saya bagi, bila tak boleh tauliah mengajar di Selangor, Tuanku Selangor bagi ketegasan, orang politik no. Seluruh negara di Perak pun sama. Paduka Tuanku Sultan Perak kata orang politik no. Baik, dia ambil ni kerana dia tak dapat tauliah, tu pun seorang luar aja. Dia beritahu satu negara, tengok dakwah Islam terbantut kerana ditarik balik tauliah. Dia yang kena tarik, orang lain tak kena tarik pun. Pergilah dekat Kuala Lumpur tu, masjid punyalah imarah dekat Shah Alam tempat saya, tak ada orang politik, tapi Masya Allah masjid punya. Jadi golongan ini mengambil masalah yang dia hadapi, kononnya dia mewakili Islam, menyatakan tengok Islamlah terancam. Ini isu pasti ni semua sekarang ni. Nanti dia kata tengok dia pun nak sekat Islam daripada berkembang, dari tunas lagi. Bukan soal nak sekat Islam, nak sekat Islam daripada berkembang. Soal dia hampa menindas guru-guru pasti. Jadi janganlah masalah hampa tu, kita cakap utara lah. Kami dua-dua orang utara. Saya Penang ni orang Kedah. Masalah hampa tu, hampa nak kaitkan seluruh Islam tu kerana masalah hampa terancam. Ni bagi pebetul semua dengar baik-baik. Islam kalau PAS tak mengajar kat masjid, apa dakwah Islam terbantut ke? Tak terbantut. Kalau tutup sekolah tu kerana tak ikut undang-undang,
Maka terbantut, banyak sekolah yang ikut undang-undang. Kita kerajaan pun ada Darul Quran, Darul apa semua, sekolah-sekolah mawib antara yang terbaik. Di mana Islam yang terancam? Senang sahabat rumusan. Yang kalian mengatakan Islam terancam, kalian yang terancam kerana tak ikut undang-undang, kerana tak hormat kepada undang-undang. Jangan mewakili umat Islam kata Islam terancam. Okey, tuan saya baca detail sedikit lagi. Katanya gambaran tentang Islam terancam sebenarnya berlaku di setiap tampuk pemerintahan sesuatu parti politik. Pemerintahan Barisan Nasional PN, pemerintahan Pakatan Harapan 1.0, pemerintahan sekarang dan siapa pun nanti yang jadi kerajaan, itulah masalah persepsi Islam terancam yang akan timbul. Cuma kita pelik bila kita kaji mai mana punca dia ni, rupanya mai daripada PAS. Itu punca dia persepsi Islam terancam. Zaman BN masa itu saya PAS juga yang main kat isu agama, walaupun saya tenggelam dengan isu tersebut, tapi saya lebih bermatlamat. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan berpadu dan Pak Mek Nur Ibrahim. Assalamualaikum.